Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 2 akan membentangkan isu kami iaitu cadangan untuk meningkatkan sistem pendaftaran kursus citra di UKM. Okey. Jadi, menurut buku panduan Prasiswazah Pusat Pengajian Citra Universiti, kursus citra UKM merupakan subjek elektif bagi mencutupkan kredit yang diperlukan oleh mahasiswa. Secara amnya, bilangan unit citra yang perlu diambil oleh para siswazah bergantung kepada program yang diikuti. Sebagai contoh, bagi pelajar yang mengikuti program profesional seperti undang-undang, perlu memenuhi 30 unit kredit. Citra di UKM juga dipecahkan kepada 6 citra bagi memudahkan pelajar para siswazah dalam menyelesaikan bilangan unit kredit yang perlu diambil. Secara ringkasnya, program kursus citra ini adalah satu program yang menyediakan peluang kepada pelajar untuk mengikuti satu bentuk struktur pengajian yang fleksibel dan bersifat interdisiplin. Okey, sekarang kita pergi ke permasalahan kajian. Okey, dalam kajian ini, permasalahan yang ditimbulkan ialah mengenai cadangan untuk meningkatkan sistem pendaftaran kursus citra di UKM. Kumpulan kami selepas berbincang dengan pensyarah berkaitan topik ini mendapati timbulnya beberapa isu yang wajar dikaji. Kumpulan kami juga mendapati pihak citra telah menerima banyak rugutan berkaitan masalah ini pada setiap tahun. Alright. Jadi, akan tetapi, sebelum kami menunjukkan hasil daripada kajian ini saya kaitkan topik ini dengan falsafah. Okey. Falsafah yang boleh dirujuk berkaitan topik ini ialah falsafah teknologi. Kerana munculnya teknologi yang begitu pesat selepas revolusi industri yang kedua pada abad yang ke-19. Sebagai contoh, rangkaian internet dan lain-lain lagi. Okey. Dengan menggunakan falsafah dalam topik ini, kami sebagai kumpulan pengkaji mampu untuk memahami pemikiran pelajar, memahami masalah pelajar, memahami kesan teknologi dan memahami perkembangan teknologi serta memahami cara penyelesaian isu ini. Okey. Oleh hal yang demikian, melalui ilmu falsafah ini, kumpulan kami dapat memahami isu ini dengan lebih mendalam dan berfikiran kritis. Alright. Sekarang kita akan pergi ke bahagian tahap kepuasan. Jadi, graf tersebut menunjukkan kepuasan terhadap sistem pendaftaran citra di UKM. Okey, responden bagi graf ini terdiri daripada pelajar tahun 1 hingga tahun 3 yang seramai 60 orang. Berdasarkan peratusan dalam graf ini, kumpulan pengkaji dapat melihat bahawa wujudnya ketidakpuasan dalam kalangan pelajar di UKM ini. Secara ringkasnya, majoriti responden merasakan sistem pendaftaran citra ini adalah sederhana kerana sistem ini mempunyai kelemahan yang boleh ditambah baik oleh pihak UKM. Okey, saya akan berikan kepada pembentang yang seterusnya. Okey, baik, terima kasih. Saya akan teruskan pandangan. Berikut merupakan pandangan peribadi 60 orang responden tentang ada atau tidak kelemahan dalam sistem pendaftaran kursus citra di UKM. Jika dilihat pada graf, jelas menunjukkan 86.7% daripada 60 orang responden mengatakan terdapatnya kelemahan bagi sistem pendaftaran kursus citra di UKM. Seterusnya. Okay, baik. Berikut merupakan sebahagian maklum balas yang diperoleh oleh pengkaji mengenai kelemahan sistem citra di UKM. Jika dilihat pada skrin berikut merupakan kelemahan-kelemahan yang boleh membantutkan urusan pelajar untuk mendaftar. Antara masalah atau kelemahannya ialah sistem pendaftaran kursus citra ini sering tergendala. Sesetengah pelajar mendaftar kursus secara berlebihan. Selain itu, sesetengah kursus juga menetapkan jumlah pelajar tidak beberapa tepat. Ada juga sesetengah kursus dibuka lewat untuk pelajar mendaftar. Selain itu, terdapat juga kebanyakan kursus citra yang sering ditawarkan yang berkurang. Dan yang terakhir, pelajar terpaksa berebut untuk mendaftar subjek citra walaupun kuliah telah bermula. Jika dilihat daripada semua masalah tersebut, kelemahan yang paling ketara dalam sistem citra ialah sistem pendaftaran kursus yang sering tergendala. Hal tersebut akan menjadi punca utama yang menjadi kelemahan seterusnya seperti kursus penuh, pilihan yang semakin berkurang dan pada akhirnya akan membantutkan urusan pelajar untuk mendaftar. Seterusnya, dalam kajian kami ada juga menekankan tentang isu-isu yang dihadapi oleh pelajar untuk mendaftar kursus citra. Berikut disenaraikan 8 masalah yang diutarakan oleh pelajar. Antaranya, laman SMP web tidak dapat diakses, kursus citra yang sentiasa penuh.
Ada setengah daripada mereka juga kurang pengetahuan dalam mendaftar. Ada juga waktu kursus yang tidak tetap, jumlah pelajar yang dihadkan mendaftar terhad tidak boleh mendaftar walaupun masih ada kekosongan, dan ada setengah citra jumlah kursusnya C1 hingga C6 tidak sama rata, dan ada juga subjek yang ditawarkan tidak menarik. Jika kita lihat pada isu dan kelemahan yang saya bentangkan sebentar tadi berkait rapat di mana masalah utama adalah dalam mengakses sistem SMP web merupakan masalah utama yang dihadapi oleh pelajar. Namun begitu, ada beberapa perkara yang mengejutkan di mana masih terdapat setengah pelajar yang masih tidak memahami bagaimana cara untuk mendaftar kursus citra ini. Seterusnya, saya serahkan pembentangan ini kepada saudara Afif. Okey, terima kasih. Baik, seterusnya saya akan menerangkan mengenai kesan terhadap responden atau pelajar di atas kelemahan sistem pendaftaran khusus citra di UKM. Dari pengkajian yang kami lakukan, terdapat 8 kesan yang utama. Yang pertama, kesan kelemahan sistem tersebut memberikan kekeliruan kepada pelajar. Yang kedua, pelajar mengalami kesulitan ketika ingin mengakses dan mendaftar kursus dalam sistem tersebut. Yang ketiga, kurang memahami sistem pendaftaran yang sedia ada. Keempat, pelajar tidak bebas dalam memilih citra yang diminati. Seterusnya, pelajar juga tidak dapat mendaftar kursus citra. Ia juga menjejaskan unit citra pelajar. Ia juga menjejaskan jadual pelajar serta ia akan membebankan pelajar. Dari beberapa kesan tersebut, kami sebagai pengkaji telah mengklasifikasikan kepada kesan yang majoriti paling tinggi dihadapi oleh responden atau pelajar. Kesan yang paling tinggi yang dihadapi ialah pelajar tidak bebas dalam memilih citra yang diminati. Hal ini kerana citra yang sedia ada adalah terhad. Kebanyakan citra yang diminati telah penuh. Jadi pelajar-pelajar tersebut terpaksa memilih citra yang tidak diminati sekaligus memberi kesan kepada pelajar dari segi emosi, mental dan juga fizikal. Okey, kesan seterusnya yang dihadapi oleh responden atau pelajar dari kelemahan sistem pendaftaran ini ialah ia menjejaskan unit kredit citra pelajar ataupun responden. Ini kerana citra yang terhad dalam sistem menyebabkan responden mengalami masalah dalam mencukupkan unit kredit citra wajib mereka. Terdapat juga pelajar yang tidak dapat mendaftar citra wajib mereka. Ini akan menyebabkan pelajar tersebut perlu memanjangkan tempoh pengajian bagi mencukupkan kredit citra wajib mereka. Akhir sekali, kesan kelemahan sistem pendaftaran tersebut ia akan membebankan pelajar. Meskipun majoriti tidak memilih kesan ini sebagai keutamaan, namun kesan ini kesan membebankan pelajar memberi impak yang besar. Ini kerana kesan ini dapat memberi tekanan kepada pelajar atau responden. Mereka perlu mengambil kelas yang bertindih pada hari dan waktu yang sama sekiranya tidak mahu menganjakkan tempoh pengajian bagi mencukupkan kredit citra mereka. Secara tidak langsung, ini akan menjejaskan kesihatan, emosi dan juga prestasi mereka. Ini penting kerana ia boleh menjadi isu yang amat membimbangkan. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya serahkan pada pembentang yang seterusnya. Terima kasih diucapkan kepada Muhammad Afif atas pembentangan sebentar tadi. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan kaitan e-bidah. E-bidah merupakan satu sistem baru bagi pendaftaran subjek yang telah diperkenalkan pada tahun 2021. Bertujuan untuk mewujudkan persaingan yang sihat di kalangan para pelajar UKM. Selain itu, e-bidah juga diwujudkan bagi memudahkan para pelajar mendaftar awal saldo citra yang dikehendaki di laman sesawang e-bidah. Para pelajar akan menerima email jemputan sebelum melakukan proses bidaan dan mata merit yang sama akan diberikan kepada para pelajar iaitu 1000 mata. Para pelajar perlu menyusun strategi bagi membahagikan mata kepada subjek yang dikehendaki. Sama ada pembahagian sama rata kepada semua subjek dihadkan kepada 4 subjek sahaja ataupun meletakkan semua mata pada satu subjek tertentu. Setelah tempoh bidaan tamat, paparan subjek yang berjaya akan dipaparkan ketika pelajar memasuki laman sesawang e-bidah kembali. Seterusnya,
Berdasarkan dari carta pie yang dipaparkan pada skrin, dapat kita lihat bahawa sebanyak 53.3% daripada responden berpuas hati dengan sistem ini. Namun, jangan pula berpuas hati kerana jurang responden yang menyatakan sebaliknya adalah sebanyak 46.7%. Jurang yang sedikit ini memberikan tanda bahawa sistem ini masih lagi terdapat kelemahan yang agak ketara. Seterusnya, setelah meneliti setiap keluhan daripada para responden mengenai sistem e-Bida, dapat saya simpulkan bahawa terdapat 3 faktor yang menjadi kelemahan dalam sistem ini. Yang pertama ialah tiada atau kurangnya pendedahan terhadap sistem ini. Kebanyakan daripada responden tidak diberikan pendedahan yang mencukupi terhadap sistem ini. Malah, terdapat juga responden yang tidak mengetahui berkenaan sistem ini. Selain itu, pengurusan yang kurang cekap juga telah ditonjolkan berkaitan sistem ini. Hal ini berlaku apabila salah seorang daripada responden telah mengadu bahawa semua mata bidaannya hilang setelah melakukan bidaan. Walaupun perkara ini telah dipanjangkan kepada pihak pengurusan e-Bida, namun mata bidaan responden tersebut tidak dapat dikembalikan dan responden tersebut terpaksa menunggu sehingga masuk semester yang baru untuk mendaftar sarjana citra. Akhir sekali, ramai responden telah mengeluh berkenaan sistem ganjaran yang diperkenalkan pada sistem ini. Sistem ganjaran ini akan memberikan mata tambahan kepada pelajar yang berjaya mendapat purata nilai grade keseluruhan 3.67 dan ke atas. Hal ini menyebabkan pelajar-pelajar yang mendapat kurang daripada 3.67 tidak dapat bersaing secara adil berikutan mata tambahan yang telah diberikan kepada pelajar tertentu. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada hasil kajian iaitu cadangan untuk meningkatkan sistem pendaftaran kursus citra di UKM. Bahagian cadangan ini mempunyai dua bahagian iaitu cadangan daripada pengkaji dan cadangan daripada responden itu sendiri. Kita lihat dulu cadangan daripada pengkaji. Pengkaji telah mengemukakan beberapa cadangan antaranya jumlah C1 hingga C6 dibahagi sama rata, pemasuhan e-Bida mempelbagaikan jumlah kredit kursus yang boleh diambil oleh pelajar, sistem mengutamakan kredit C1 hingga C6 untuk memenuhi keperluan citra dan menentukan tarikh pendaftaran kursus citra mengikut tahun. Sebagai maklumat, pilihan jawapan ini adalah bersifat multi choice atau responden boleh memilih lebih dari satu jawapan. Bagi cadangan 1 iaitu jumlah C1 dibahagi sama C1 hingga C6 dibahagi sama rata, 36 persetujuan direkodkan. Bagi pemasuhan e-Bida pula hanya 20 persetujuan yang diterima. Cadangan mempelbagaikan jumlah kredit yang boleh diambil oleh pelajar dan sistem mengutamakan kredit C1 hingga C6 untuk memenuhi keperluan citra masing-masing merekodkan 38 persetujuan. Akhir sekali, cadangan menentukan tarikh pendaftaran kursus citra mengikut tahun merekodkan jumlah persetujuan yang paling tinggi iaitu sebanyak 39 persetujuan. Seterusnya, kita akan pergi kepada cadangan responden. Pengkaji telah menyediakan bahagian ini kepada responden sebagai ruang untuk mereka mengutarakan pandangan dan idea mereka sendiri. Antara pandangan yang diterima oleh responden ialah membuat pembahagian masa untuk pendaftaran agar sistem tidak terlalu sesak, menghadkan pendaftaran citra bagi setiap tahun, menambahkan jumlah setiap pelajar dalam setiap kursus, mengurangkan citra 2, citra 4 dan citra 6 yang terlalu banyak serta memperbanyakkan citra 1. Menghadkan jumlah kursus citra yang boleh didaftarkan oleh pelajar, mengawalkan pendaftaran citra seminggu sebelum kuliah, membuka semua kursus citra pada hari yang sama, penambahbaikan dari sudut algoritma yakni tata cara langkah demi langkah yang disusun dengan teliti bertujuan untuk menyelesaikan sesuatu masalah, dan akhir sekali adalah menghadkan pendaftaran citra bagi setiap tahun. Secara rumusannya, pengkaji mendapati bahawa idea-idea yang diutarakan oleh responden ini agak bernas dan boleh diguna pakai dalam menambah baik sistem pendaftaran kursus citra di UKM. Kesimpulannya, sistem citra di UKM memerlukan penambahbaikan dalam pelbagai aspek bagi mewujudkan kepuasan kepada pelajar semasa pendaftaran kursus. Itu sahaja pada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.